Selamat kembali lagi ke channel saya. Hari ini saya akan cuba menjelajah ke negara Filipina. Seperti yang kita tahu, Filipina merupakan sebuah negara di Asia yang memiliki keunikan makanannya. Jom kita jelajah lebih mendalam apakah makanan yang bakal saya maksudkan. Salah satu hal yang harus kita lakukan ketika sedang berhibur ke negara lain tentulah sahaja dengan mencoba makanan dari sesebuah negara tersebut. Ini kerana makanan dari setiap negara yang ada di dunia ini tentu sahaja berbeza-beza dan tiap negara memiliki keunikan masing-masing. Memang mungkin ada beberapa jenis makanan dari beberapa negara yang tidak sesuai dengan lidah kita, namun setiap apa sahaja yang ada kesempatan untuk mencobanya, kita harus mencobanya sehingga kita memahami dan mengerti bagaimana rasanya. Nah, inilah dia gambar telur itik yang sudah dimasak. Saya percaya ramai kita di luar sana memang meminati telur itik. Dengan kesempatan kali ini, saya akan mengajak anda untuk mengenali balut, makanan khas Filipina yang ekstrim. Sekiranya begini, sanggupkah anda memakannya? Okey, hari ini saya akan membincangkan tentang satu makanan yang sangat digemari oleh rakyat Filipina. Mempunyai nama yang sangat cantik, iaitu balut. Balut merupakan telur itik yang telah disenyawakan dan dibiarkan selama beberapa hari sebelum ia dimasak. Pada saat ini, embrio sudah mula menunjukkan ciri-ciri yang lengkap seperti mata, paruh dan bulu. Bunyinya agak menakutkan, bukan? Namun, makanan balut ini merupakan antara makanan yang popular di Filipina dan sering dijual di tepi jalan. Balut sudah wujud sejak 1800 tahun lagi di Filipina. Dan sejak dari itu, cara penyediaan makanan ini tidak banyak berubah. Telur itik perlu dieramkan oleh itik dewasa sehingga embrio sudah mula terbentuk. Selalunya telur ini sudah boleh diambil apabila mencecah umur antara 12 hingga 18 hari. Menurut tukang masak handal, waktu yang tepat untuk memasak telur tersebut adalah ketika telur itu mencapai umur 17 hari. Masa penggaraman telur ini haruslah tepat untuk mengelakkan embrio itik itu mati. Balut tidak boleh dihasilkan sekiranya embrio itik tersebut mati sebelum sampai masanya. Cara memasak telur ini pula sama sahaja seperti memasak telur rebus. Cecair di dalam telur itik ini tidak akan mengeras seperti mana telur ayam rebus, tetapi cecair itu akan berubah tekstur menjadi seperti sup. Balut ini haruslah dimakan terus setelah dimasak. Cecair sup tadi diminum dahulu sebelum isi di dalamnya dimakan. Kebiasaannya, kandungan di dalam telur ini dimakan bersama-sama dengan garam, cuka, dan cili yang telah dikisar bersama. Jadi, beranikah anda untuk mencuba makanan ini? Makanan ini sangat sering ditemui di Asia Tenggara yang lain, iaitu seperti Kemboja dan juga Vietnam. Makanan ini dipercayai telah mempunyai protein yang sangat tinggi. Balut dapat ditemui di toko kaki lima pada malam hari. Makanan ini kadang-kadang disajikan dengan bir. Dalam bahasa Tagalog dan bahasa Melayu, iaitu termasuk bahasa Indonesia, balut bererti membungkus. Penjual balut mudah ditemui di jalanan kaki lima Filipina. Penjualnya telah menjual balut ini dengan cara yang tradisional, iaitu mengelilingi kampung ke kampung dengan membawa keranjang berisi balut sambil berteriak. Biasanya sebiji balut
telah dijual dengan harga sekitar 15 peso. Ramai orang bertanya bagaimana cara memakan telur yang isinya sudah hampir menetas dan apakah ia tidak berbau hanyir. Cara pertama yang dilakukan untuk menikmati balut adalah dengan mengetuk bahagian hujung telur. Kemudian akan mengupas sedikit cangkung sehingga membentuk lubang kecil. Di sini jangan sampai air di dalamnya tumpah kerana air itu tidak berbau hanyir, maka minumlah air tersebut. Justru bahagian ini akan dianggap paling nikmat dalam proses memakan balut. Setelah air yang terdapat di dalam balut tersebut habis diminum, maka buka semua bahagiannya dan mulalah dengan memakan bahagian isinya. Beberapa orang menganggap yang pernah menikmati balut ini, kuning telur menjadi bahagian terbaik pada balut. Bahagian ini sangat lazat dan rasanya tidak berbeza jauhnya dari kuning telur ayam. Namun, teksturnya yang lembut membuatkannya lebih menarik. Setelah memakan kuning telurnya, beranikah anda memakan kepala anak itik yang setengah menjadi? Sesetengah dari mereka membuang bahagian kepala. Ini kerana susah untuk dimakan kerana embrio sudah masuk minggu ketiga. Sesetengah paruh dan tulang sudah terbentuk sepenuhnya dan sukar untuk dimakan. Sekiranya anda berpeluang untuk ke negara Filipina, beranikah anda untuk mencuba makanan ini? Apa-apapun, ini adalah merupakan makanan tradisi yang sangat digemari oleh masyarakat Filipina. Inilah sepintas lalu bagaimana telur itik atau telur ayam berguna kepada manusia. Cuma cara penyediaannya sahaja yang berbeza-beza. Sekiranya anda suka makan dengan cara yang begini ataupun yang begini, terpulang kepada selera kita.